Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, saya doakan kita semua berada di dalam kesihatan yang baik dan dijauhi daripada wabak COVID-19, mudah-mudahan amin insya-Allah. Dan kita menyambung perbahasan ataupun perbincangan di dalam kitab Irsyadul Fatwa dalam jilid yang pertama, muka surat 55, soalan yang ketiga. Soalannya, apa yang dimaksudkan dengan Syiah? Adakah ia berbahaya? Dia tanya, Syiah ni bahaya ke tidak? Kita selalu dengar ada Syiah kan? Syiah ni bahaya ke tidak? Jawapan mudahnya bahaya. Dia berbahaya kepada apa? Kepada akidah umat Islam. Okey. Antara yang dinukil dalam jawapan di dalam buku ini iaitu Syekh Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya Tarikhul Mazahibul Islamiyah menyebut Syiah merupakan mazhab politik Islam yang terawal yang muncul pada akhir pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu dan mula berkembang pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya Syiah ni bahaya ke tidak? Pada awal penubuhan Syiah ni, pada awal wujudnya Syiah ni, dia tidak bahaya sebab apa? Dia sekadar mazhab politik. Mereka ini tidak bersetuju dengan pelantikan Abu Bakar. Mereka lebih kata bahawa Ali sepatutnya jadi khalifah yang pertama. Tapi kenapa Abu Bakar dilantik? Itu saja. Tapi apabila munculnya Abdullah bin Sabah yang seorang Yahudi kemudian berpura-pura masuk Islam, kemudian membawa dakwah-dakwah yang jahat yang menyelewengkan agama, sehingga Syiah ini adalah satu golongan yang merosakkan akidah. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, Syiah ni rukun iman, dia wajib beriman dengan Imam 12. Imam 12 ni dipanggil juga sebagai Syiah Imamiyah. Ataupun Syiah Rafidah, Syiah yang melampau. Kalau kita tengok mereka mengatakan bahawa 12 imam ini yang dilantik ini adalah sifat dia maksum seperti Nabi. Kita kata Nabi saja maksum, tapi mereka kata 12 imam ni maksum. Antaranya siapa? Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim. Sehinggalah 12, yang ke-12, imam yang ke-12 tu mereka katakan itu adalah Imam Mahdi. Itu Syiah yang katalah, kita Ahli Sunnah wal Jamaah tak kata macam tu. Jadi mereka beriman dengan Imam 12 ni. Yang kedua, mereka mengkafirkan sahabat kecuali beberapa orang, iaitu Sayyidina Ali, Miqdad, Salman Al-Farisi dan Abu Zar Al-Ghifari. Ini adalah sahabat-sahabat yang mana tidak dikafirkan oleh Syiah. Yang lain semuanya Syiah kata mereka ini murtad. Sahabat-sahabat semuanya murtad selepas Nabi wafat. Kita katakan radhiyallahu anhu bila kita sebut nama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka kata apa? Mereka kata la'natullah alaih. Kita kata tadi radhiyallahu anhu, Allah redha kepadanya, kepada sahabat-sahabat tadi. Mereka kata Umar la'natullah alaih. Semua sahabat tadi kecuali yang mereka kecualikan daripada kafir tadi. Mereka kata la'natullah alaih. Allah laknat ke atas mereka ni. Abu Bakar ni Allah laknat. Umar ni Allah laknat. Abu Hurairah ni Allah laknat. Masya Allah. Itu apa yang dikatakan oleh Syiah kepada sahabat-sahabat. Dan dalam kitab-kitab Syiah juga kata, mereka kata Abu Bakar dan Umar itu Fir'aun dan Haman. Siapa yang cintai mereka juga kafir, dan siapa yang angkat mereka sebagai khalifah juga kafir. Kita sayang kepada Abu Bakar, kita sayang pada Umar. Mereka kata kita kafir sebab kita sayang kepada sahabat-sahabat tersebut. Allahu Akbar. Yang ketiga, Al-Quran sekarang ni tidak original. Itu dakwaan Syiah. Syiah kata Syiah ni ada satu akidah dipanggil akidah tahriful Quran, mengubah Quran. Sebab apa? Sebab dia kata Al-Quran sekarang ni palsu. Al-Quran sebenar bukan
bukan yang zaman-zaman Osman buat tu. Zaman Osman tulis tu. Tulis semula. Zaman Osman, kenapa? Kerana inilah antara senjata utama Syiah. Bila Syiah, dia nak kata Al-Quran ni tak betul, caranya macam mana? Caranya ialah mereka akan serang sahabat. Sebab sahabat yang bertanggungjawab membawa Al-Quran. Bila mereka kata sahabat semuanya kafir, maka mudahlah untuk orang percaya bahawa Al-Quran tu bukan Al-Quran sebenar. Yelah dah kalau dikata Osman kafir, zaman Osman lah penulisan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran berlaku pada zaman Osman, Abu Bakar dan sebagainya. Sahabat-sahabat ni kalau kafir, macam mana mereka nak kumpulkan Al-Quran? Sudah pastilah Al-Quran yang dikumpulkan tu jadi Al-Quran yang palsu. Itu dakwaan Syiah. Mereka nak serang apa? Nak serang Al-Quran. Diserang sahabat dulu. Sahabat dulu dikatakan kafir. Yang keempat, mereka kata nikah mut'ah itu adalah akidah. Akidah mereka. Mereka percaya kepada nikah mut'ah. Apa dia nikah mut'ah? Nikah mut'ah ialah nikah kontrak. Kahwin kontrak. Aku nikahkan engkau dengan mas kahwin RM100 tunai sehingga pukul 5 petang ni. Boleh. Sah. Ada saksi, tak perlu saksi. Ada wali, tak perlu wali. Perlu tanya ayah perempuan, minta izin ayah perempuan, tak perlu tanya izin ayah perempuan. Tak perlu minta izin ayah perempuan. Boleh mut'ah dengan isteri orang. Kita tanya awak ni dah kahwin ke belum? Tak perlu tanya dah kahwin ke belum. Kalau dia dah kahwin pun sah kahwin dengan dia. Kahwin mut'ah dengan perempuan yang sudah berkahwin. Masya Allah. Apa sebenarnya nikah mut'ah ni? Nikah mut'ah ni, nama sahaja nikah mut'ah seolah macam halal kan? Tapi sebenarnya nikah mut'ah ni adalah penzinaan tetapi atas nama agama. Penzinaan atas nama agama. So boleh berzina lah. Oh, kalau kita amal Syiah ni, amal nikah mut'ah ni, Masya Allah lah. Bukan kata orang tua yang punah ranah, budak-budak sekolah, balik sekolah, boleh je. Pergi dengan pakwa dan makwa dan sebagainya, jumpa kekasih. Kita kahwin sekejap sampai pukul 5 petang. Boleh. Seronok tak seronok? Seronok. Sebab apa seronok? Sebab memang agama Syiah ni memang di antara tarikan dia ialah keseronokan dan kemudahan yang ada di dalam ajaran Syiah. Itulah dia. Sebab tu ramai orang seronok masuk Syiah. Baik, seterusnya. Yang kelima, mereka ini boleh setubuhi isteri melalui dubur. Disebut sendiri oleh Khumaini dalam kitab Tahrirul Wasilah. Yang ni mereka kata boleh setubuhi isteri melalui dubur. Apabila Allah Ta'ala haramkan kita menyetubuhi isteri melalui dubur, maka Syiah menghalalkan. Boleh dia kata menyetubuhi isteri melalui dubur. Masya Allah. Yang keenam, boleh jamak solat. Senang, orang Syiah ni dia tak payah solat 5 waktu. Dia solat hanya 3 waktu sahaja. Yang pertama, Zuhur campur dengan Asar, jamak terus. Yang kedua, Maghrib dengan Isyak, waktu yang kedua, jamak terus. Yang ketiga, Subuh. 3 waktu ni sahaja mereka solat. Tak perlu solat banyak-banyak macam kita 5 kali kan. Mereka jamak. Sakit ke, tak sakit ke, awak boleh jamak. Awak musafir ke, awak tak musafir ke, awak boleh jamak. Setiap masa boleh jamak. Itulah kemudahan di dalam ajaran Syiah. Okey, seterusnya taqiyah yang ketujuh. Mereka ini bertaqiyah. Boleh bertaqiyah. Tidak berdosa bertaqiyah. Apa maksud taqiyah? Taqiyah maksud kita menipu. Boleh menipu. Bila kita tanya awak Syiah ke tidak? Dia boleh kata aku bukan Syiah. Saya bukan Syiah. Dia boleh kata macam tu walaupun dia Syiah. Dia boleh menipu. Sebab apa? Sebab mungkin pada waktu itu golongan dia tidak ramai. Tapi bila dia ramai, tengoklah apa yang berlaku di Syria. Apabila Syiah memegang kuasa, mereka membunuh rakyat-rakyat dia. Kerana rakyat dia Sunni, maka rakyat-rakyat yang Sunni itu dikira sebagai halal darahnya. Jadi itulah yang berlaku kepada Syiah. Yang ke-8 ialah mereka ini seksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Kalau kita tengok dalam YouTube banyak. Kalau kita type je dekat YouTube 10 Muharram ni kita duk sambut 10 Ashura kan. Hari Ashura sambut dengan
puasa dan sebagainya. Tiba-tiba Syiah ni dia meratap, seksa diri dia, ambil pisau, ambil pedang, pukul dengan pisau, pukul badan dengan pisau. Dengan baby-baby, dengan anak-anak dia sekali. Seronok, senyum dalam keadaan pukul tu dia boleh senyum. Dengan kesakitan, dengan darahnya tu boleh senyum. Sebab apa? Sebab mereka meratap kematian Sayyidina Husain di Karbala pada 10 Muharram. Itulah dia Syiah. Jadi agama kita tak ajar untuk seksa diri, meratap kematian orang lain. Kan tak boleh meratap tu. Tapi Syiah dia membenarkan, bahkan dia seronok meraihkan siksaan itu. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam fatwa negeri, terutamanya kita duduk di wilayah persekutuan ni, fatwa wilayah persekutuan, boleh kita type Google je, fatwa wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Akan keluar. So kita dekat search tu kita type Syiah, akan keluar beberapa fatwa, antaranya fatwa yang menyatakan bahawa memang haram untuk kita menjalankan aktiviti-aktiviti untuk berdakwah. Dia tidak boleh lah, maksudnya orang Syiah ni tak boleh menyebarkan ajaran mereka. Kenapa? Kerana penyelewengan di dalam akidah. Ada orang kata Syiah ni dia tak bahaya. Sebab apa? Sebab dia macam mazhab lain sahaja. Macam mazhab Maliki, macam mazhab Hambali, macam mazhab Hanafi, macam mazhab Syafi'i. Ada tambah lagi satu mazhab Syiah. Bukan begitu. Salah tu, tak betul macam tu. Syiah ni beza dia ialah dia berbeza akidah dengan kita. Dia bukan berbeza fiqh dengan kita. Beza akidah. Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tadi tu, itu beza fiqh. Kunut tak kunut, baca bismillah tak bismillah lepas sebelum Fatihah kan, dalam semayang tu, itu fiqh. Banyak khilafiyah di antara mazhab. Tapi Syiah bukannya berbeza fiqh, dia berbeza akidah. Sebab tu saya selalu nyanyi, kita kena jaga akidah kita, sahabat-sahabat semua. Akidah kita dalam lagu yang disebut, saya selalu nyanyi juga lagu dalam program-program kan. Lagu sufi dia sebut nafi dan isbat kau sandingkan. Kita kena jaga nafi dan isbat ni apa? La ilaha illallah. Nafi tu la ilaha, isbat tu illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita kena jaga akidah kita. InsyaAllah kita nyanyi sikit lah. Sufi selangkah tirai kasihmu, buka engkau serahkan cinta hingga dirimu tiada kasih. Sufi kau rela pilih derita di dunia, biar rebah dihina, kau tak berubah. Kau menguasai selautan yang tersembunyi di genggaman nafi dan isbat kau sandingkan sebagai tali pegangan. Sufi kau hilang di pandangan, ada di dalam kenikmatan. Engkau dan dia pasti tidak akan terpisah. Andai tertutup tirai sufi yang terang tidak nampak terang, inilah siksa menyakitkan sepanjang jalan. Itulah dia. Lagu rock, lagu lama-lama ni sebenarnya ada lagu unsur-unsur ketuhanan juga kan. Jadi mudah-mudahan kita semua menjagalah, jaga keluarga kita, diri kita daripada
akidah yang terseleweng. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua. Wallahu alam, setakat itu saja. Kita bertemu lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.